Laporan sidang Dewan Rakyat pada sesi pagi tadi, isu lesen kenderaan pengangkutan awam PSV untuk pemandu e-hailing dan pelancaran prototipe kereta terbang antara yang dibangkitkan. Dan untuk laporan selanjutnya, kita terus sahaja bersama wartawan kami Nur Syuhada Marzuki di Parlimen. Baik Syuhada, teruskan dengan laporan anda. Pelaksanaan peraturan mewajibkan e-hailing memiliki lesen kenderaan pengangkutan awam PSV tidak akan mengakibatkan tambang perkhidmatan itu berubah secara mendadak. Ini kerana menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, syarikat operasi e-hailing perlu meletakkan harga yang kompetitif untuk bersaing dan mendapatkan penumpang. Untuk e-hailing ini, kita tak ada satu harga ceiling ataupun harga lantai untuk kadar tambang untuk e-hailing. Itu adalah ditentukan oleh syarikat-syarikat e-hailing itu berdasarkan kepada pasaran. Jadi memang untuk compete, untuk bersaing dalam pasaran e-hailing ini, syarikat-syarikat e-hailing sudah tentunya perlu menawarkan kadar tambang yang berpatutan dan kompetitif kepada penumpang-penumpang mereka. Jadi saya tidak melihat bahawa dia akan berubah secara mendadak. Katanya sehingga kini tiada lagi penetapan harga ceiling atau harga lantai untuk kadar tambang e-hailing. Luke juga meminta agar syarikat e-hailing menetapkan kadar tambang yang berpatutan selepas pelaksanaan peraturan pemilikan lesen PSV kepada pemandu. Bermula 1 April sehingga 30 Jun 2019, seramai 16,338 calon terdiri daripada pemandu e-hailing menduduki ujian teori PSV. Daripada jumlah itu, seramai 10,151 calon lulus dan layak memohon lesen. Tindakan penguatkuasaan akan dikenakan kepada pemandu dan kenderaan yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan bermula 12 Julai ini. Kementerian Pembangunan Usahawan menjangkakan prototipe mobiliti udara Menterinya Datuk Seri Muhammad Redwan Mat Yusof berkata projek prototipe berkenaan dibangunkan serta dibiaya sepenuhnya oleh syarikat persendirian yang menjalinkan hubungan kerjasama dengan kementerian itu. Ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, beliau berkata semua kos serta hak milik intelektual termasuk reka bentuk dan perisian mobiliti udara yang dibangunkan di bawah tanggungjawab syarikat yang membangunkan projek itu. Sukacita saya memperingati ahli-ahli Dewan. Projek Air Mobility yang melibatkan pembangunan prototipe kereta terbang tidak melibatkan satu sen pun duit rakyat. Ianya adalah inisiatif daripada beberapa syarikat persendirian dan kita kena sentiasa menjalinkan hubungan dengan private sector atau syarikat-syarikat persendirian supaya industri ini dirangsangkan selari dengan pembangunan industri antarabangsa. Kementerian jelas beliau hanya menjadi pemudah cara dalam aspek mengubal dasar, peraturan dan sokongan industri tempatan bagi memenuhi keperluan untuk membangunkan industri baru berpotensi tinggi. Tambahnya, kementerian kini dalam peringkat perbincangan bersama Kementerian Pengangkutan serta pelbagai agensi lain bagi merangka undang-undang khusus untuk penggunaan kereta terbang di negara ini. Menyentuh soal keselamatan dan pencerobohan ruang peribadi yang dibangkitkan Ahli Parlimen Kubang Kerian, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, beliau berkata isu itu tidak timbul ekoran rekaan serta inovasi prototipe diasaskan oleh anak tempatan. Dengan itu, sekian sahaja perkembangan dari Parlimen. Sidang Dewan sedang berhenti rehat dan akan bersambung semula sekitar jam 2 petang ini. Kembali ke Seri Pentas bersama rakan setugas.